bukan top global. Ada satu syarikat yang dan apa yang syarikat engineering tu KPMG buat second quarter punya financial report yang saham dia jatuh terus tu. Orang yang sektor. Serba dynamic. Jadi serba dynamic ni yang menjadi masalah sebab bila datangnya auditing untuk second quarter kan. Second quarter ni maknanya antara April hingga ke Jun. So dia ada internal audit, dia ada external audit. Auditing dalaman, auditing luaran. So auditing dalaman dia orang boleh buat lah, dia orang boleh kona-kona. Tapi bila orang luar buat audit, ada banyak benda-benda yang tak transparent. So sebab itu bila KPMG kata tak serba dynamic punya financial report tak transparent, sahamnya jatuh berlipat kali ganda, berjatuh teruk sangat. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat takwa. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat ketulusan. Tetapi apa yang Allah Ta'ala ajar kena ada sifat terus. Transparency. Yang itulah wujud dalam blockchain teknologi dan itulah ada kita punya digital footprint. Kalau macam saya pegang RM1 hari ni, kalau saya ada RM100, saya tak tahu pun RM100 ni, kalau yang saya dapat RM100 ni daripada mesin ATM. Sebelum duit RM100 ni masuk dalam mesin ATM, daripada lobby security tu, duit ni daripada mana? Tak kena serial number. So benda tu tak transparent. So apa yang saya nak ketengahkan hari ni, kenapa Industrial Revolution 4.0 perlu mula sekarang, kenapa kita perlu menyesuaikan diri kita dengan cryptocurrency, kenapa kita kena menyesuaikan diri kita dengan blockchain teknologi, kerana ia adalah masa hadapan. Cuma Malaysia ni lambat sedikit. Malaysia ni selalu lambat 5 tahun, lambat 10 tahun. Tapi dengan wujudnya teknologi internet zaman sekarang, kita dah lebih cepat tangkap. Dan kalau kita lihat kepada laporan Luno, dia punya orang yang buka akaun dengan Luno ni 2 kali lipat berbanding dengan tahun 2019. 2020, 2021 lebih ramai orang buka akaun dengan Luno, buka akaun dengan Binance. Binance ni memang hebatlah sebab dia adalah exchange, cryptocurrency exchange yang terbesar di dunia based on market capitalization. So dia kata di sini dan hendaklah dia menulis dan dia perlu buat penulisan itu dengan penuh kebenaran. Jadi saya nak ketengahkan satu benda. Tolong buat nota. Ketakwaan ni, kalau saya tanya soalan kepada para pendengar, bolehkah kita mengukur ketakwaan seseorang? Kalau anda tengok muka saya pakai kacamata kan, orang kata saya tu Syahrukh lah itu bahasa Hindustan je. Daripada muka, tengok muka macam Syahrukh Khan, handsome, macam baik. Tapi hati saya beritahu, jedil kisrah hai kisko ninjan. Mana hati ni macam mana, siapa pun tak tahu. Jadi takwa tu elemen dalaman. Macam mana kita nak pastikan accountant, lawyer, dia punya yang jaga finance adalah orang yang bertakwa? Tak boleh hukum. Sebab manusia ni bila berdepan dengan wang, macam mana Rasulullah kata, kalau kita bagikan satu gunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Bagi gunung emas yang kedua, nak gunung emas yang ketiga. So dia akan kabur mata di hadapan wang. Sebab itu pentingnya blockchain teknologi yang berteraskan kepada decentralized finance. Dan saya lebih suka menggunakan kita menggunakan bukan decentralized. Decentralized tu maknanya kita tidak bergantung pada bank, tetapi masing dipantau. Blockchain ni orang ingat dia tidak dipantau, dia dipantau. Dan siapa yang pemantau? Pemantau dia adalah kami, awak dan semua kita yang merupakan pengguna dalam ekosistem blockchain teknologi. So bagi saya, dia lebih telus daripada bank, dia lebih telus daripada mana-mana perbankan dan juga institusi kewangan di luar sana. Kerana di sini walaupun tak ada elemen takwa, sebab orang kafir tak faham pun elemen takwa, tapi daripada takwa tu kita nak ketelusan. Bila kita ada takwa, kita akan ada ketelusan. Tapi dalam konteks blockchain teknologi ni, takwa itu ataupun ketelusan itu dijadi secara paksa. Sebab dia open ledger. Dia punya digital footprint tu nampak. Begitu juga sebab itu tadi ada statement daripada Tuan Haji Amin Hassan mengatakan bahawa lawyer dan juga insurance agent dan agent hartanah ini adalah pekerjaan yang akan mati satu hari nanti. Sebab apa? Sebab untuk dalam blockchain teknologi ada lagi satu, dia punya salah satu cabang dia adalah smart contracts. Smart contracts ni dia kontrak biasa, tapi dia kontrak dalam bentuk digital. Contohnya saya beli saham daripada syarikat Tuan Haji Amin Hassan dengan kadar 50%.
So kena ada kontrak. So kontrak itu tidak lagi dibuat oleh COSEC. COSEC ni pun satu lagi bisnes yang bakal mati lah. COSEC yang jadi company secretary. Sebab lepas ni kita buat smart contract. Kontrak pengagihan saham, kontrak pengagihan wasiat, kontrak perniagaan antara dua parti. Semua ni akan ada dalam kontrak-kontrak digital. So kontrak-kontrak digital ni yang kita panggil smart contract. Dan smart contract ini bukan sahaja saya yang tahu, bukan sahaja Tuan Haji Amin saja tahu, tapi semua orang yang dalam SSM pun akan tahu saham ini milik siapa, saham sekian milik siapa dan miliknya berapa. Sebab itu kita kena betul berada pada landasan Industrial Revolution 4.0 sekarang ini. Alright? So itu yang saya nak share berkaitan dengan transparency yang sebenarnya menjadi asas kepada blockchain teknologi yang kita boleh rujuk kepada ayat 282. Dan selain daripada itu, saya rasa Tuan Haji Amin pun dah kongsi berkaitan dengan robot, kemudian berkaitan dengan finance, kemudian staking, ada banyak akad yang kita bina. Apa-apa yang penting ingat, saya nak minta rakan-rakan yang join kelas malam ini tulis benda. 3 benda yang boleh menyebabkan muamalah kita haram. Ada 3 benda sahaja. Kalau 3 benda itu, insya-Allah kita punya muamalah itu adalah halalan thayyibah. Yang pertama, jangan ada riba. So macam dulu saya pun ingat itu bagi riba, tapi sebenarnya saya kira akad jualah, akad upah, jualah dan juga akad wakalah. Tapi itu tak apalah, itu biarlah ustaz-ustaz buat kerja. Dan ustaz-ustaz Maulana macam kami ni lah yang bagi tahu kepada pengguna-pengguna di luar sana bahawa apa akad yang sesuai untuk jenis muamalah yang berlaku. Sebab kalau dalam finance ada derivative, ada kadang-kadang kita kena ada option trading, benda-benda itu kita kena jauhkan lah. So yang pertama kena pastikan apa kita buat, sama ada kita beli cryptocurrency ataupun kita beli NFT. NFT ni adalah non-fungible token. Non-fungible token ni maksudnya game yang kita buat copywriting dia. Recording in progress. Game yang kita buat copywriting dia, lagu yang kita buat copywriting dia, ataupun intellectual property, ataupun gambar yang kita buat intellectual property dia. So benda-benda ini juga boleh dijual di dalam blockchain. So dia menjadi NFT, non-fungible token. Dia panggil token lah, tapi benda tu sebenarnya lagu, game, gambar. Macam gambar Mona Lisa. Siapa yang tahu siapa pemiliknya? Saya nak tanya kat sini. Siapa tahu siapa pemilik gambar Mona Lisa? Siapa pemilik artifak-artifak yang ditemui di istana Firaun, di piramid Firaun? Tak ada. Sebab tak transparent. Kita tak tahu museum mana yang memilikinya. Tapi dengan ada blockchain teknologi kelak, bila diletakkan semua benda-benda fizikal ini dalam blockchain teknologi, kita akan tahu ketulusan. Siapa yang menyimpan manuskrip yang ada di Vatican City. Kita pun nak tahu orang kata Vatican City ada kitab Bible, ada kitab Injil, ada kitab tongkat Nabi Musa, ada tang Musa. Benda-benda itu kalau masuk dalam blockchain teknologi, kita semua akan tahu siapa pemiliknya dan daripada tangan mana dia berpindah kepada tangan siapa. Alright? So yang pertama, pastikan tidak ada riba. So alhamdulillah dalam cryptocurrency ni tak ada riba. Sebab riba ni maksudnya, riba ni biasanya terlibat dalam konteks peminjam. Meminjam kemudian kita mengenakan bunga, interest. Contohnya saya pinjam daripada Tuan Haji Amin RM10,000. Lepas tu Tuan Haji Amin kata, okey saya bagi awak RM10,000, tapi ketika awak pulang, awak kena pulangkan dengan kadar 7%. Maknanya bila saya pulangkan keseluruhan RM10,000 tu menjadi kalau 10% RM10,000, jadi RM11,000 lah. Kalau 7% jadi RM10,700. So RM700 itu adalah interest. So pastikan tak ada interest. Setakat ni tak ada. Cryptocurrency tak ada kaitan dengan interest. Cryptocurrency ni adalah aset digital. Kita boleh beli dengan harga murah, bila harga naik kita jual. So itu adalah basic perniagaan di mana kita ambil profit margin dalam setiap harga jualan. Dengan harga sekian kita pastikan ada margin di sana. So ini dipanggil sebagai bay'ul murabah. Murabah ni maksudnya kita beli satu benda dengan harga murah dan kita tengok harganya dah naik, kita jual dengan harga tinggi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau kita nak jual satu benda tu,
nak untung 100%, 200%, 300% pun boleh. Hatta 1000% kenaikan harga pun tak menjadi masalah. Kerana dalam Islam tidak meletakkan limit mengambil keuntungan. Cuma janganlah keuntungan itu melebihi jangkauan akal dan tidak melebihi daripada harga pasaran. Alright? Yes. Okay. Nak tengok pula. Okay. Yang kedua guys, saya minta tolong tulis. Benda kedua yang tak boleh ada dalam muamalah kita adalah gharar. Gharar ni ada unsur penipuan. Saya nak beritahu macam mana Bitcoin ni tidak ada scam. Tidak ada scam. Sebab kalau dalam satu perniagaan, kalau kita nak tengok scam dia, kita kena tengok daripada dua benda. Pertama, kewujudan bisnes. Dalam konteks ini, cryptocurrency lah. Kewujudan cryptocurrency itu. Macam Bitcoin. Apa back-end teknologi dia? Apa underlying teknologi dia? Dia ada SHA-209 ke SHA-29. Macam Ethereum, dia ada Ether. Macam XRP, dia ada Ripple. Dan Cardano, Chainlink apa semua tu lah. Itu pengajian yang Hassan lebih lah. So, cryptocurrency yang menjadikan dia bernilai adalah underlying project, underlying teknologi di sebalik cryptocurrency itu sendiri. So itulah fundamental analysis dalam sebuah crypto. So tak ada unsur gharar. Dan dalam penubuhan sebuah cryptocurrency, dia bukan wujud daripada angin. Tidak wujud daripada angin. Dia ada konsep, kita panggil konsep farming. Farming ni kita nak mewujudkan, nak melahirkan sebuah crypto. Dan crypto itu, dalam melahirkan crypto itu perlu berlandaskan kepada sebuah projek di sebalik crypto tersebut. Kecuali macam beberapa shitcoin. Kalau saya tak tahulah, kalau dalam shitcoin, saya ada beberapa pendapat yang berbeza. Kerana kalau macam shitcoin yang sebaliknya, alternative coin tak apa lagi. Tokens tak apa lagi. Tapi kalau macam shitcoin ni, dia berdasarkan kepada tidak ada underlying project. Bacalah white paper dia dan sebagainya. Kalau underlying back-end project tak wujud, fundamental analysis dia tidak ada wujud, maka tak layaklah kita nak memberi nilai yang tinggi kepada coin tersebut. Sebab tu kena berjaga-jaga juga dalam dunia kripto ni. Jangan terlibat dengan beberapa shitcoin di luar sana lah. Alright? So tidak boleh ada unsur gharar. Dan ketiga, boleh tulis dengan pen, dengan pensel, kat kertas. Ketiga, unsur yang tak boleh ada dalam muamalah kita adalah maisir, perjudian. Perjudian ni saya banyak tengok setakat ni dalam saham, walaupun orang selalu kritik. Saham ni adalah pusat berjudi. Dia bukan pusat berjudi. Dia adalah berlandaskan kepada syarikat-syarikat tangible, syarikat-syarikat fizikal macam Tesla, macam tadi Tuan Haji yang sebut Apple dan sebagainya. Memang ada underlying physical business. So it's not a gambling brand. Kecuali kalau kita buat short atau kita buat long, itu ada unsur judi sebab di sana ada unsur bet. Long dan short ni mudah dia. Contohnya ada saham harga dia RM2, saya long. Saya kata saham saya bet. Long ni saya bet harga dia akan naik jadi RM2.50. Kalau short pula saya bet saham ni daripada RM2 akan jadi RM1.50. So saya menanglah 25% kat sana sebab saya short dia. Dia macam short and long ni macam kita tengok Manchester United lawan Liverpool. Siapa punya Manchester United kat sini? Kan? So GGMU. So kalau Liverpool lawan Manchester United, kita akan bet. Okay, aku bagi 2 gol tambahan untuk Manchester United. Lepas tu dia ada dia punya apa istilah dia lah, by 4,000 points, by 5,000 points. Kita buat betting. Liverpool akan menang dengan 3-0. Manchester United akan kalah dengan 2-0. So, itu betting lah. So benda ni banyak berlaku dalam longing and shorting lah. So jangan ada maisir. Tak boleh ada unsur perjudian. Dan lagi satu unsur yang kita kena jaga dalam gharar, dalam benda pertama tadi riba kan, kedua gharar, ketiga adalah maisir. Gharar ni lagi satu yang kita boleh dapati. Saya tak tahu siapa yang main forex, tak apa, terserah siapa yang main forex, tapi pada pendapat peribadi saya, kalau boleh kita elaklah daripada forex sebab dalam forex ada unsur gharar, especially yang ada akad CFD, contract for difference. Contract for difference ni contohnya bila kita sajalah saya guna bombastic punya istilah, kita masuk buying position. Lepas tu antara buying position dengan selling position tu kan ada spread. So sebenarnya tidak berlaku akad jual beli secara fizikal. Tak ada. Kalau kita jual beli komoditi contohnya CPO,
ataupun emas, ataupun silver, ataupun duit itu sendiri. Itu cerita lain lah kalau duit. Kita cerita tentang komoditi. So CFD pun ada beberapa bahagian yang unsur-unsur gharar. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan yang masuk dalam bab-bab forex ataupun bab-bab komoditi trading ni, anda tak semestinya rujuk kepada fatwa di Malaysia. Kerana fatwa di Malaysia ni agak rigid sikit. Kerana ulama-ulama dan ustaz-ustaz kita ni dia suka ambil jalan yang mudah. Dia malas gaduh, malas buat research, dia tengok benda ni dari segi zahir haram, dia bagi haram terus. Padahal kalau kita tengok ulama-ulama di Dubai, ulama-ulama di Arab Saudi, banyak kaedah-kaedah baru yang mereka mengeluarkan untuk membuktikan bahawa CPO trading ataupun commodity trading walaupun menggunakan CFD iaitu contract for difference masih boleh menjadi halal berdasarkan pada kontrak al-wa'ad. Tapi tak apa, itu cerita lain. Nanti kalau nak belajar kita masuk kelas tambahan lah dengan Tuan Haji Amin Hassan. So apa-apa pun dalam cryptocurrency ni sangat jelas, sangat halal. Dia punya kehalalan dia jelas lah. Sebab saya ulang balik, kalau nak tengok kehalalan suatu benda tu, tengok dua benda. Tengok dua perspektif. Kewujudan dia, yang pertama kewujudan benda itu, yang kedua penggunaan dia. So dalam konteks kewujudan cryptocurrency tidak langsung tidak ada masalah syariah. Kerana kewujudan dia berlandaskan kepada underlying project ataupun projek di balik belakang dia yang menyokong cryptocurrency itu. Kemudian yang kedua penggunaan. So selagi mana anda tidak menggunakan cryptocurrency ini untuk berjudi, contohnya untuk option trading, derivatives dan sebagainya, dia masih halal. So kita sekadar beli murah, jual mahal ataupun beli simpan sampai harga naik dan kita jual, itu namanya basic murabahah. Murabahah ni makna markup trading ataupun buy low, sell high. So itulah yang saya nak kongsikan pada malam ini. Jangan risau, yang scam bukan Bitcoin, yang scam itu adalah manusia itu sendiri. Yang scam itu bukan Bitcoin, yang scam itu adalah manusia itu sendiri. So dan apa yang Tuan Haji Amin share pada malam ini sama ada Binance bukan milik Tuan Haji. Luno bukan milik saya. Royalty itu bukan milik siapa-siapa. Itu memang ada sistem yang dibina oleh teknologi di luar sana yang sama-sama kita guna, kita belajar dan kita tahu cara menggunakannya, insyaAllah halal dan selamat. Okay, so sekian itu saja perkongsian saya. Saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Amin. Masya-Allah, terima kasih kepada Ustaz. Maulana kripto Ada soalan. Kripto. Okey, kita ucap terima kasih kepada doktor yang maklumat pada malam ini dan Soalan. sekurang-kurangnya masing-masing rasa kalau saya cakap soal haram mungkin orang akan mempertikaikan saya kan. Apa Haji Amin tentang kripto. Di mana ni kita dah nampak kan, agama Islam kita dah menciptakan tentang teknologi blockchain sendiri lah. Jadi Boleh tanya soalan ni? Ada soalan ni? Ada. Oh, ada soalan Arut tu? Silakan. Oh, soalan. Ada soalan. Boleh. Soalan daripada Anwar Yahya ke yang secara langsung? Langsung boleh. Kripto tujuan asas untuk P2P bila new product datang dalam ekosistem blockchain terutamanya DEX, TRAC, DeFi, DEX, EMM. Sebelum ini dengan kripto kita hanya boleh bayar tanpa melalui ini, dengan DeFi bayangkan progres simpan. Okay. Ada soalan ke? Boleh tanya? Silakan. Ya Ustaz, ada soalan. Tafadhal. Ya, saya nak tanya yang ada coin tu yang terlibat dengan judi ataupun maksiat ke apa yang tu macam mana? Ya ada badan yang kita boleh rujuk ke? Macam IFG tu boleh ke? Islamic Finance Guru tu. Dia kripto ni secara coin. Coin ni by default dia adalah halal. Okay? Cuma coin ni ada dua jenis. Satu coin yang berasaskan kepada underlying project. Tapi satu lagi coin yang berasas yang ada sendiri. Contohnya BNB, Binance Coin. So Binance, Tuan Haji ada ke BNB Tuan Haji? Ada. So sedikit lah saya just share pandangan lah kan. Coin yang berasaskan kepada exchange. Sebab ada beberapa exchange yang keluarkan so kadang-kadang exchange mereka terlibat dengan beberapa jenis akad. Dan saya sebut tadi derivatives.
derivatives ni ada swap, ada ada 4 jenis derivative ni. Loan. Loan dan sebagainya. Kalau coin itu terlibat dengan akad-akad yang melibatkan maisir, so sebaiknya kita jauhkan juga. Kita elakkan, tapi nak kata benda tu 100% haram tak boleh. Sebab exchange tu juga terlibat dengan benda yang halal. Contohnya basic trading dan sebagainya kan. Cuma kalau saya merujuk fatwa ulama-ulama di North America, mereka kata jauhkan itu je. Dan yang keduanya shitcoins lah. Saya rasa Tuan Haji nak kira lah bab shitcoins. Saya tak lama dalam dunia kripto, cuma saya banyak membaca lah. Saya setuju Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu paling penting. Kena baca. Setiap coin yang kita beli, baca white paper dia. Kalau macam Shiba, Dogecoin tu baca Wolf. Baca Wolf paper dia itu. Yang lain tidak ada apa. Oh, dia kata ni. Boleh tak nilai kripto ni? Boleh tak nilai kripto di exchange semula 5 tahun digunakan beli aset untuk dibelanjakan? Oh. Boleh tak nilai kripto ini di exchange semula? Boleh kan? Memang itu matlamat kita. Sebab sekarang cryptocurrency belum lagi menjadi mata wang umum. Dia adalah mata wang yang tidak umum. Jadi yang mata wang umum sekarang adalah fiat. Dan fiat money pun dah adalah orang kata duit yang tak ada nilai sebab dia tidak kalis inflasi. Untuk makluman semua, antara negara-negara yang akan dapat manfaat paling banyak dengan cryptocurrency adalah negara-negara third world countries. Macam mana kita tahu El Salvador dah pun mengisytiharkan Bitcoin sebagai legal tender di negara dia sebab El Salvador kertas dia inflasi tinggi. El Salvador lepas tu yang sedang beratur adalah saya ingat Argentina dan juga Panama. Tak silap Tuan Haji ya. Beberapa negara yang saya tengok dekat Coin Market Cap. Yang sedang hari ini ada satu syarikat Xiaomi yang akan gunakan cryptocurrency. Nampak tu. So tidak lama lagi perlahan-lahan orang akan memahami macam Laszlo tadi lah. Laszlo 10,000 Bitcoin lah. Kok tu Laszlo ni. Aku sikit pada Laszlo ni. 10,000 Bitcoin. Kan? Kenapa kau boleh pintar kan? So masa tu, sebab tu Laszlo berani. Sebab masa tu, orang macam Laszlo ni tahu Bitcoin tak ada nilai. Tapi perlahan-lahan dia akan menjadi nilai. Bila ada penggunaannya. Alright? So sekarang ni kita bertukar trading untuk menjadikan dia sebagai sebuah aset digital. Macam rumah, kita beli rumah, ada setengah rumah kita beli, tunggu harga naik kita jual. Kita beli tanah, kita tunggu harga naik kita jual. Sama, aset digital. Kita anggap dia sebagai aset digital, bukan mata wang digital lagi. Mata wang bila dia menjadi umum. Alright? Lepas tu boleh tak Ustaz tolong ulang balik mengenai dua perspektif. Okey. Pertama, pembikinan, kewujudan. Macam duit fiat. Duit fiat ni wujud macam mana? Duit fiat ni boleh dikeluarkan berdasarkan kepada GDP, Gross Domestic Product, nilai GDP sebuah negara, gaji. Setiap negara ada gaji dia. Lagi besar gaji dia, lagi besar dia boleh ambil loan dengan Bank Dunia. Itu kena faham ekonomi tu. Setiap negara ada gaji. Berasaskan kepada pendapatan negara tersebut, maka dia boleh mengambil kadar pinjaman daripada Bank Dunia ataupun International Monetary Fund. Berasaskan kepada nilai pinjaman tu, negara itu boleh mencetak duit. Sekarang mencetak duit tidak berasaskan lagi kepada reserve emas. Dulu reserve emas. Tetapi lepas Theodore Roosevelt kot. Lepas Roosevelt mengeluarkan undang-undang di Amerika, dolar tidak lagi perlu dicetak berasaskan kepada gold reserve. So semua negara ikut. Kita tak cetak lagi ringgit berasaskan kepada gold reserve, kita cetak ringgit berasaskan kepada nilai hutang yang kita boleh ambil dengan Bank Dunia. So, kewujudan fiat pun ada. So, kewujudan cryptocurrency. Nombor satu, aspek dia kewujudan dia. So, kripto ni kewujudan dia berasaskan kepada projek di sebalik dia. Iaitu projek blockchain dia. Alright? Kemudian yang kedua, penggunaan. Aspek
gaji. Betul lah. Kalau saya kerja penyamun, Ni ambil barang ni. jadi pembikinan duit tu, mana saya dapat duit tu, sumber dia daripada sumber penyamun. Haram. Walaupun saya dapat duit tu, saya pergi sedekah kat rumah anak yatim. Tak boleh, duit tu tetap haram. Ataupun saya menjaga pendapatan daripada ceramah, alhamdulillah halal. Tapi saya pergi gunakan duit tu untuk berjudi tu. So, pun dapat dosa. So, pendapatan ataupun pembikinan dan juga penggunaan. Dua aspek ini dalam muamalah.